Tuli. Jadi dalam video ini kita akan bincang eksperimen 8.1 perbandingan sifat alloy dengan logam tulin. Okey, jadi tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji perbandingan sifat alloy dengan logam tulin. Hipotesis, adakah alloy lebih tahan terhadap kakisan dan lebih keras berbanding dengan logam tulin. Okey, ini adalah bahan dan meradas dia. Jadi untuk eksperimen ini terdapat dua eksperimen yang akan dijalankan. Yang pertama adalah untuk membandingkan sifat tahan kakisan bahan. Okey, jadi hipotesis adalah keluli nikarat lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan besi, ataupun alloy dia lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan besi. Okey, jadi boleh ubah dimanipulasi jenis kepingan. Okey, di sini kita boleh guna kepingan. Nanti video yang cikgu tunjuk kita guna paku. Paku keluli dengan paku besi, ataupun satu adalah paku alloy, satu adalah paku logam tulin. Okey, bergerak balas adalah kita tentukan yang manakah akan berlaku pengkaratan dahulu. Dimalakan isi padu air dan juga saiz kepingan. Okey, prosedur murid-murid boleh baca sendiri. Satu, bersihkan permukaan dua-dua kepingan ataupun paku dengan kertas pasir. Okey, catat pemerhatian, kemudian redamkan kedua-dua ke dalam air. Okey, yang ini guna beaker. Okey, boleh. Nanti video guna tabung uji bolehlah, mana-mana boleh. Biar seminggu. Okey, jom kita tengok video macam mana eksperimen dijalankan. Mungkin susunan radas yang digunakan berbeza sikit, tapi tak apa. Idea dia samalah. Penting kita nak tengok yang manakah akan berkarat dahulu. Okey. Okey, kita gunakan air suling, paku besi, paku keluli dan dua tabung uji. Masukkan paku besi ke dalam tabung uji pertama. Kita boleh guna beaker. Paku keluli dalam tabung uji kedua. Okey, masukkan air suling pada kedua-dua tabung uji. Rendam dalam air saja. Itu saja. Kita boleh buat di dalam kelas. Okey, kemudian kita biarkan selama 1 minggu di dalam makmal secara terdedah. Okey, ini adalah pemandangan pada hari pertama. Cikgu ini kedua-dua paku belum ada perubahan warna. Ini warna pada hari kedua. Okey, paku besi kelihatan ada warna mula hari kedua mula berkarat. Paku besi mula berkarat. Paku keluli masih kekal. Tapi paku alloy, paku keluli tiada apa-apa. Okey, nampak lapisan. Okey, ini menunjukkan bahawa paku besi telah mengalami pengkaratan ataupun kakisan. Ini bermakna paku besi tidak tahan. Okey, ini kesimpulannya. Very good. Okey, baik, kita boleh tulis keputusan eksperimen. Okey, bila selepas dipesir dengan paku kertas pasir, paku keluli ataupun kepingan keluli berkilat, paku besi berkilat juga. Okey, selepas diredam dalam air sulin, selepas 1 minggu, keluli nikarat ataupun alloy masih berkilat, tiada perkarat, tidak mengalami kakisan. Tetapi kalau besi lepas seminggu, kita nampak pepejal perang sudah terbentuk pada paku itu. Ini menunjukkan besi telah mengalami pengkaratan ataupun kakisan. Okey, baik, seterusnya kita akan cuba tengok yang seterusnya, iaitu sifat kekerasan bahan. Okay, kita nak bandingkan bahan manakah lebih keras. Jadi hipotesis dia adalah gangsa lebih keras daripada cuprum. Okay. Untuk kali ini, alloy yang kita gunakan adalah gangsa dan logam tulin yang kita gunakan adalah cuprum. Jadi kita akan gunakan blok gangsa dengan blok cuprum. Okay. Boleh ubah dimanipulasi jenis blok gangsa dengan blok cuprum. Bergerak balas adalah diameter lekuk pada blok itu. Maksudnya, cuba tengok gambar ini. Jadi kita letak satu berbola keluli di sini dan dilekat dengan cellophane tape, peta cellophane supaya dia tak bergerak. Dan kita jatuhkan pemberat itu. Lepas itu dia akan membentuk satu lengkung.
lekuk dan kita ukur lekuk itu. Okey, nanti ada video murid-murid akan lebih faham. Okey, dan ini prosedur dia, letak sebiji bola keluli dan lepas itu pemberat letak di atas setinggi 50 cm. Okey, lepas itu jatuhkan dan ukur diameter. Ulang 3 kali supaya dapat keputusan yang lebih tepat. Okey, jom kita tengok video dia. Okey, baik. Video ini sama juga disediakan oleh cikgu ini, masih cikgu. Okey, jadi ada 2 blok, blok kruprum dengan blok gangsa, kemudian berbola keluli untuk menghasilkan lekuk lengkung pada blok itu. Okey, jom. Baik, kita angkat pemberat. Okey. Letakkan bongkah di bawah slot besi tersebut. Betulkan kedudukan. Kemudian letakkan bola keluli di lubang yang telah. Untuk ini kita kalau di mak-mak tak ada alat ini, kita boleh guna peta selotip, cellophane tape. Okey, untuk supaya berbola ini tidak bergerak. Boleh guna selotip ataupun balatan inilah. Disediakan. Pastikan kedudukannya betul dan lepaskan pemberat. Okey. Okey, dan catat lekuk yang dihasilkan. Dia akan menghasilkan satu lekuk. Nampak? Okay, ini adalah lekuk yang terhasil. Yes. Dan itu saja, very simple experiment. Dan tukar dengan buat 3 kali. Tukar dengan blok lain. Okey, lengkuk pertama dan tukar blok lain buat 3 kali lah. Betul atau tidak? Susun tempat lain supaya menghasil lengkuk di tempat yang berbeza. Ada alat ni cikgu ada beli. Baru beli tahun lepas, boleh buat di dalam. Tukar orang pula. Tukar perempuan. Palm. Okey. Kita guna bongkah yang pertama ni bentuk lengkuk kedua. Loyang. Okey, hasil lekuk di tepi tadi. 2 lengkuk dan buat satu lagi 3 lengkuk dan ambil purata dia. Kita cuba hasilkan lekuk di tengah. Okey, kemudian catat diameter lengkuk. 3 mm diameter. Okey, dan tulis dalam diameter lengkuk. Tulis dalam jadual yang disediakan. Lebih kecil. Okey, baik. Jadi keputusan eksperimen ini mendapati bahawa kruprum diameter dia lebih besar dan loyang ataupun gangsa boleh juga. Dia adalah alloy, diameter dia lebih kecil. Okey, ini tujuan eksperimen kita lah. Untuk tengok diameter yang mana lebih besar. Yang lebih besar itu dia logam yang kurang kuat. Okey, very good. Eksperimen yang sangat bagus. At least kita dapat satu gambaran sikit. Okey, jadi contoh kita telah guna gangsa dengan kruprum, dia guna loyang boleh lah. Tengok supplier bagi apa. Okey, kita catat bacaan dia dan lepas itu ambil purata dia. Campur 3 bahagi 3. Okey, jadi kruprum dia adalah logam tulin, jadi diameter dia lebih besar, menunjukkan dia kurang kuat. Okey. So itu sajalah eksperimen untuk kali ini. Okey, perbincangan mengapa perlu dibersih dengan kertas pasir untuk menyingkirkan lapisan oksida pada permukaan kepingan dia. Bandingkan kadar kakisan. Okey, jadi kadar kakisan yang manakah lebih senang mengkakis? Jawapannya, kadar kakisan besi adalah lebih tinggi daripada keluli nikarat. Dan blok manakah menghasilkan diameter lengkuk yang lebih besar? Jawapannya blok kruprum. Kerana kruprum dia adalah kurang kuat. Jadi diameter dia lebih besar. Okay, ini hubungan ni penting, ni konsep ini penting. Apabila saiz diameter dia lebih kecil, maksudnya lengkuk itu lebih kecil, maka saiz diameter lengkuk, saiz diameter lengkuk lebih kecil, maka sifat kekerasan bahan tersebut adalah lebih tinggi. Ini penting. Okey, itu saja untuk video ini. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Bye.